Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar saudara semua? Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar saudara Muhammad Fuad? Waalaikumsalam. Terima kasih. Harimau Berantai, salam. Adiksi-diksi, salam perjuangan. Mustafa Ilyas, Man JB, Mazi Aziz, Empat Telang Kering, semalam tak nampak muka. Syah Ibrahim, apa khabar? Selamat Kilau Pahang, apa khabar? Azlan Yusof, Man JB, gatal telinga ya. Samsul Anwar Abdullah, Juhasbi, J. Kiron, Hamiza Adnan, Amir Dollah, Rubidin, apa khabar Bi? Semoga sihat bersama pasangan Ibrahim Cik Muda. Muhammad Khalid, Halimah Mosro, Harimau Berantai, Awi, Zana Idris, Jaka Lenglung, Hafazah Abu Bakar, Rider Jagat, Abu Hassan, Abu Hussein Abu, Roslan Mak Yatim, Saudara Kamaluddin Din, Khairil Anwar, Ayah Sofian, apa khabar Yan? Semoga sihat. Kelang okey ke? Wak Sukiman, Wak Kijan, Saudara Jamaluddin Omar, Lili Mio, Syam, Saudara Mak Zulkifli Yaakob, Waalaikumsalam, salam satu perjuangan. Terima kasih Saudara Hamidah Ahmad Som, Zainuddin Tego, Abdul Aziz Tulus, Jamil Awang, Nenek Porak. Waalaikumsalam semua ya. Ustaz Ali Kasim, Kamal Zaman, Syamsuddin, Yan okey Yan Assalamualaikum, Datuk Mo clear Saudara Ahmad Haim, Syamsuddin Mak Zain, yes, Nur Maria, how are you? Burukman, Mat Otai, dan teman-teman yang lain. Saya harap yang saya perlukan daripada anda semua lain tak ada, share dan like. Jadi bila anda share, like itu memberikan saya semangat untuk memberi pencerahan saban malam. Dah beberapa bulan dah ya kita. Saya tak tahu hari keberapa, saya tak record pun. Nanti saya nak cari balik hari keberapa saya mulakan live ini. Sehingga saat ini belum ada lagi ya Saudara Syed, belum ada lagi. Sehari pun saya ponting. Tak ada cuti. Saya dipaksa oleh teman-teman untuk saya memberi pencerahan saban malam tanpa dibayar apa-apa. Cuma yang saya minta adalah like, share. Itu saja. Sebab ini semua adalah memberi dorongan dan memberi saya semangat untuk meneruskan pencerahan saban malam ya. Jadi saudara yang tak sempat saya santuni satu persatu akan saya santuni selepas usai pencerahan ini. Jadi saya harus melaporkan, alhamdulillah hari ini nampak gayanya sudah ada berkurangan yang begitu ketara. Sebab semalam COVID-19 2,437, tapi hari ini cuma dia sudah mula menurun pada 1,828. Kita berdoa agar ia berterusan turun. Kerana hari ini sudah mencapai 302,000 saudara. 302,580 orang yang telah dijangkiti oleh virus corona terkumpul di negara kita. Dan kematian hari ini adalah 5, jumlah terkumpul kematian 1,135. Di Sabah juga memperlihatkan ada perkembangan yang baik. Sebab semalam 134, hari ini 104. Begitu juga di Labuan Sifar. Di Sarawak yang menggusarkan saya sebab seringkali saya memberi peringatan warga Sarawak berhati-hati sebab penurunan kenaikannya begitu ketara sangat. Ya, belum ada tanda-tanda yang di Sarawak ni ada kelegaan yang sebenarnya. Sebab semalam 171, hari ini dia naik balik 220. Lingkaran 200, 150 ke atas ya. Di Kedah naik semalam 13, hari ini 16. Di Penang juga turun. Semalam 105, hari ini 85. Di Perak juga ada kurang, tapi masih lagi angka ratusan. Semalam 287, hari ini 144. Di Selangor, alhamdulillah, begitu ketara sangat penurunannya. Kerana semalam 914, hari ini 453. Berdoalah kita agar penurunan ini berterusan. Sebab kalau COVID-19 ini dapat kita kekang, dapat kita putuskan jaringannya, dengan segera bolehlah kita bebas semula seperti biasa. Kerana saya melihat tanda-tandanya ada jelas. Kerana di Kuala Lumpur semalam 337, hari ini 75 saja.
Putrajaya 6. Cuma di Negeri Sembilan macam mana tu daripada 3 hari berturut-turut di bawah 100. Iaitu 4 hari dulu 68, kemudian 74, kemudian dia turun 65, tiba-tiba dia meningkat 167. Jadi warga Negeri Sembilan perlu berhati-hati. Saya yakin Negeri Sembilan ini mungkinlah kluster kilang, saya ingat. Di Melaka, Alhamdulillah semalam 10, hari ini turun lagi single digit 8 orang saja. Dan di Johor juga masih lagi tidak menyenangkan kita. Sebab petandanya 4 hari dulu 276, kemudian dia naik 314, kemudian dia naik lagi 340, dan hari ini terus mendadak pada 490. Jadi nampak gayanya dia di Johor mengatasi jumlah di Selangor. Sebab Selangor 453 hari ini, sedangkan di Johor 490. Di Pahang 8, di Terengganu 15, di Perlis alamak putus balik. Jadi tak dapat nak diputuskan secara tuntas. Hari ini di Perlis ada 1 jangkitan. Begitu juga di Kelantan ada peningkatan tapi tak banyak. Semalam 33, hari ini 36. Itu sahaja laporan tentang COVID-19 di negara kita. Dan bagaimanapun kita harus mengambil iktibar. Kerana hari ini saja sejumlah 513,065 orang warga Amerika yang sudah terkorban kesan dijangkiti oleh virus corona. Kerana sehari saya semalam 1,071 orang mangsa meninggal dunia. Jumlah keseluruhannya sudah 28,597,609 orang. Dan jumlah kematian adalah sebanyak 543,144 orang. Secara Menteri Sains Teknologi, ini masih lagi pasal COVID ni. Saudara Khairi Jamaluddin menegaskan bahawa dia tidak akan mengambil suntikan vaksin COVID-19 keluaran Pfizer Biotech. Sebaliknya, dia akan mengambil imunisasi wabak sebut daripada pengeluar vaksin yang lain. Iaitu katanya saya akan ambil mana-mana vaksin diluluskan seterusnya kalau Sinovac. Saya sedia, begitu juga Sputnik keluaran Rusia atau Oxford AstraZeneca dari Britain. Dia tak akan ambil Pfizer. Mengulas lanjut beliau berkata selaku Menteri Penyenaras, katanya beliau punya alasan yang tersendiri tidak mahu menerima dos Pfizer Biotech malah sedia disuntik oleh vaksin yang lain. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimanapun, untuk makluman saudara, negara kita hari ini sebagai saya nyatakan minggu lalu, kita sudah berada dalam suasana yang tidak begitu baik apabila kita mengalami heat wave ataupun gelombang kepanasan. Dia boleh mencecah sampai ke 40 darjah degree Celsius. Panas. Jadi kerana itu, kalau saudara rasa dahaga kesan oleh panas ini, jangan terus ambil air batu sebab ini boleh merosakkan kita punya blood vessel ataupun urat-urat darah kita tu boleh rosak. Ini pesanan daripada doktor. Jadi kalau nak minum air pun sikit-sikit. Kerana ada seorang pesakit tu, dia panas-panas dia turun minum air, tiba-tiba dia pitam, tak dapat apa-apa semua. Dan malahan dia mengalami kejutan pada urat matanya. Jadi the temperature in some places has reached 38 degrees Celsius. Setengah tempat sudah mencapai kepada 38 degrees Celsius yang tertinggi. Jadi dia akan naik sampai ke 40. Jadi oleh itu, saudara harus berhati-hati. Kalau ada kepanasan badan, jangan terus mandi. Kerana ini juga boleh mengakibatkan penyakit stroke ataupun kejutan, dan saudara boleh diserang oleh angin ahmar. Jadi kalau nak mandi pun, jurus kaki dulu, kaki kanan, mengikut sunnah Rasulullah. Basahkan kaki belah kanan, kemudian kaki belah kiri, kemudian naik sikit ke atas ke bawah pinggul kita, kemudian baru kita ambil bahagian belah kiri kita, siram sedikit. Dan waktu itu kita akan terasa wap badan kita akan meningkat. Wap panas tu akan rasa naik ke atas. Dan waktu itu barulah boleh mandi. Jangan terus panas masuk bilik air mandi. Dikhawatiri boleh disebabkan kejutan, renjatan kepanasan ini membuatkan kita jadi stroke. Stroke ni itu lumpuh lah. Jadi secara ini pesanan daripada pihak perubatan.
Saya menghayatinya, saya memberi pencerahan kepada saudara berhubung dengan kesihatan kita. Ya. So, itulah bila Sabah malam saya memberi pencerahan ni, kadang-kadang ada untuk agama, kali ini untuk kesihatan. Ya. Okey saudara, itu berhubungan COVID dan kesihatan kita. Ingat ya, cuaca panas melampau. Dia boleh sampai ke 40 darjah degree Celsius. Panas tu, berhati-hati. Tapi kalau dah panas tu, jangan kita marah. Sebab tu saya hari ini pun pasal pakai baju merah, panas. Jangan lupa juga saudara, e-commerce. Jadi kawan-kawan dia tak hantar kiriman. Dia kata, tu tak payahlah e-commerce tu, menghabiskan masa. Bukan, saya perlu mengambil kesempatan. Dalam pertemuan kita ini, untuk sama kita saling bantu-membantu. Jadi kalau saudara ada produk, saudara silalah masuk dalam kumpulan e-commerce saya ini. Berhubung dengan Azhar 011-330-41241. Cuma kalau dengan Azhar tu tentulah dia bersama dengan dia adalah renang tok ini buah tangan maknya ataupun ini kuih bahulu bedal. Boleh juga berhubung dengan Siti Fareha untuk mengiklankan produk saudara. Saya buka untuk e-commerce ni untuk kita sama-sama berinteraksi. Boleh berhubung dengan Siti Fareha 017-711-4300. Kalau berhubung Siti Fareha, tentulah jangan lupa dendeng manis Siti Fareha. Dan kalau saudara musim panas begini nakkan buah-buahan, saudara Ahmad BP daripada Johor, selamat malam. Buah-buahan yang segar, berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Dan bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan Batu Cave, iaitu Salai, daging salai di gerai MPS Jalan Sungai Tua di Batu Cave, ataupun di Kafeteria Jawi sebelah dengan Masjid Negara. Itu ada banyak pelbagai daging, ikan, ayam, itik yang salai ala Negeri Sembilan. Kalau nak pesan untuk dihantar ke rumah juga boleh, sila hubungi Farhad 019-342-2121. Tapi untuk siang saja ya, malam dia tak masak. Itu katanya. Saudara, ingatlah saudara, kita akan berusaha supaya negara kita rahmah agar ummah kita sejahtera. Baik. Tajuk perbincangan malam ini adalah gelagat jijik wakil rakyat. Okey? Gelagat jijik wakil rakyat. Sebelum saya memberi pencerahan tentang gelagat itu, santuni dulu pantun Pak Nazir. Apa kata pantun Pak Nazir? Pucuk turi asam paya, mempelam sala pucuk mengkudu. Apabila hampir pilihan raya, rakyat mula dihidang madu. Jadi rakyat kena berhati-hati. Pak Nazir mengingatkan kita, bila hampir pilihan raya, mulalah mereka menyediakan madu, segalanya manis-manis belaka. Atas papan si katak puru, tidak keruan dikuis perlahan. Sebarkan harapan bukan berseteru, pupuk kesatuan bukan perpecahan. Jadi dalam kita berpolitik ni, kita sebarkan perpaduan, bukan untuk perseteruan. Kerana kesatuan itu adalah mewujudkan kesatuan bukan perpecahan ya saudara. Baik, malam ini saya nak baca puisi sikit. Jangan marah. Sebab kita dah pening-pening dengan perangai jijik wakil rakyat ni. Izinkan saya mendikmasikan puisi kiriman daripada Abang Lee dari Kuala Terengganu. Saya baca tengok sedap. Cuba hayati. Catatan Abang Lee Kuala Terengganu, tajuk puisinya adalah Al-Kisah-Kisah Sang Raja Jengking Kala. Hayati puisinya. Mahkota ditakta, kuasa dipersada. Apa ada? Pena di atas meja, kertas bermuka-muka. Untuk apa? Surat untuk kota sudah berapa? Adakah secebis untuk desa? Surat untuk antarabangsa panjang berjela-jela. Adakah sepatah untuk bangsa di kota dan desa yang ditimpa petaka minta dibela? Engkau ini apa bangsa? Ataukah engkau orang tidak berbangsa? Atau leka sudah lupa duduk di atas takhta, sibuk mencatur kuasa? Bumi tidak diinjak, umbi tidak dipasak. Tanah milik digadai pajak, maruah bangsa orang dah pijak. Bagaikan bumi tidak bertuan, bagaikan mahkota takhta tidak beraja, kera di hutan disusukan, anak di rumah dibiarkan kelaparan. Tidakkah engkau, Raja Jengking Kala yang berbisa,
menyengat merata-rata di dalam dan di luar negara sekarang menjadi boneka, didalangi oleh rakan yang durjana, hingga menjadi sang raja jengking kala terkepung di dalam arca kaca. Hilang bisa, hilang suara, hilang daya, hilang acara. Hingga hina bangsa dibuat orang, berbagai rupa dicela, dihina, dicaci nista. Adakah engkau bangkit membela? Kasihan. Engkau sang raja jengking kala menunggu mati di dalam arca kaca, nanti menjadi legenda jenaka dimomong, disenda bangsa. Itu catatan daripada Abang Lee Kuala Terengganu. Sila saudara hayati. Begitu murni kirimannya, begitu indah santunannya, tapi menyedarkan kepada kita bahawa engkau boleh jadi raja yang ada bisa, punya kuasa, tapi bangsa kamu tidak terbela. Itu yang maksudnya tu. Jadi sebab itu saya menyatakan secara kebajikan rakyat mesti didahului dan disantuni. Sebab hari ini masih lagi tidak ada perkabaran. Tadi kita dengar Perdana Menteri masih lagi membuat peristiharan. Perutusan Perdana Menteri sempena setahun menjadi Perdana Menteri. Tapi pengumumannya macam mana? Sama ada Air Lestari ke, Air Sinar ke, moratorium ke, ataupun bantuan keprihatinan. Tak ada. Saya tunggu hayati, tak ada. Bagai nak gerak lah kita tunggu. Jadi ertinya sudah mula senyap. Jadi bagaimanapun pada teman-teman saya ingin ingatkan sekali lagi, kalau boleh saudara mahu memberi sebarang komen, itu adalah tanggungjawab saudara. Saya tidak bertanggungjawab terhadap sebarang komen yang menyalahi undang-undang negara, ya. Jadi undang-undang komunikasi anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab. Hari ini saudara tular di laman sosial. Saya sedih. Memang saya sedih melihat ribuan anak-anak bangsa kita yang nak belajar di sebuah sekolah di Meru. Beribu. Dan dilihat mereka berpanas menunggu giliran untuk masuk ke kelas. Dan tentulah jumlah sekolah tak cukup. Kabarnya yang saya dengar, ini adalah kegagalan pihak Kementerian Pendidikan untuk mengawal selia. Jumlah pelajarnya berapa, kelas mana dan sebagainya. Akhirnya anak-anak bangsa kita ni, bunga-bunga bangsa kita yang baru berputik. Kerana hari ini mereka baru masuk tingkatan darjah 1. Hari permulaan berpanas. Saya sedih kalau saya lihat dalam website tu. Cukuplah sedih saya tengok. Dan nampak gayanya kerajaan negeri Selangor gagal untuk membina jumlah sekolah yang cukup berdasarkan kepada kepadatan penduduk. Dia bina perumahan, kawasan projek perumahan dan semua, tapi sekolah tidak disantuni. Semuanya diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Dan Kementerian Pendidikan pula tidak melihat bahawa perancangan macam mana bandai, rumah-rumah di sekitar kawasan Meru, kawasan Kelang, yang kepadatan penduduk sudah meningkat. Penduduk meningkat, anak-anak meningkat, kelahiran anak, tapi tidak disantuni, tak tahu jumlahnya. Jadi tadi kalau saudara tengok dalam gambar yang dikirim pada saya sedih melihat putik-putik bunga bangsa kita ni terpaksa berpanas. Dan jumlahnya bukan sikit, ramai. Dan mereka terdedah kepada kalau benarlah jaringan sosial itu tidak terlaksana, maka apa jadi mereka juga terdedah kepada COVID-19. Ini yang agak merunsingkan kita. Jadi saya harap kalau boleh Kementerian Pendidikan kena memerhatikan, janganlah perkara ini berulang lagi. Fazlan Abdul, dia cakap atas meja kena ada makanan tu. Itu dia cakap tadi. Dan untuk sedikit kesedaran kita, ya, sedikit saja. Ini dapatan saya daripada laporan daripada bangsa-bangsa bersatu yang menganggarkan untuk menjelang ujung tahun ini sejumlah 400,000 kanak-kanak di Yaman akan terkorban akibat kebuluran yang melampau, kesan daripada peperangan yang berlaku serta wabak pandemik COVID-19 yang melanda Yaman. Yaman ni, kita bila ingat Yaman ni tentulah kita ingat madu. Tapi anak-anak lebih kurang dalam 400,000 akan berada dalam keburuan. So dalam laporan tersebut juga disebutkan jangkaan kanak-kanak yang berhadapan dengan kebuluran meningkat sebanyak 22% berbanding tahun 2020. Angka tersebut dinilai setelah melihat kadar peningkatan kes
malnutrisi dalam kalangan kanak-kanak Yaman sepanjang 5 tahun. Jadi kita di negara kita ni harus bersyukur. Mesti kita bersyukur. Sebab itu kita minta pimpinan negara memastikan anak-anak kita tidak mengalami nasib sebagaimana anak-anak di Yaman, berada dalam kebuluran. Sebab itu makanan kena cukup. Apa-apa pun early in the morning, pagi-pagi besok anak-anak ke sekolah, makanan ada atas meja. Tak kisahlah ubi rebus ke, nasi goreng ke, roti ke, tak kisah. Tapi janganlah berterusan dengan ubi kayu. Nanti anak-anak ni kena penyakit basir. Basir tu tak, dia bengkak, badan cucuk, dia ini basir. Kalau kampung saya panggil basir. Nak makan ubi kayu zaman Jepun. Jadi saya juga menerima persoalan. Tadi orang bertanya, apakah benar kerajaan sekarang ni tak cukup wang hingga mungkin kakitan kerajaan yang pencen itu tak boleh mendapat pencen mereka. Yang ini persoalan ni saya kata jangan kita risau, sebab soal pencen ni satu perkara yang berbeza. Jadi ada persoalan mengatakan adakah duit pencen itu merupakan dari kutipan cukai. Dia bukan. Warga-warga kerajaan jangan risau. Kalau pencen tak boleh dibayar, ertinya wang dalam kumpulan wang amanah pencen ini sudah disamun. Kerana pencen adalah duit tabungan. Ia bukan kutipan cukai. Ia adalah duit tabungan warga kaki tangan kerajaan sewaktu mereka berkhidmat. Ada dia punya peruntukan yang dimasuk dalam tabung, macam kumpulan wang simpanan pekerja juga. Pencen. Jadi sebanyak 17.5% dari gaji kaki tangan kerajaan dicarumkan ke dalam kumpulan wang amanah pencen. Kalau anda kaki tangan kerajaan, gaji anda RM1,000, bermakna RM175 dimasukkan dalam tabung amanah pencen. Jadi tak ada sebab kumpulan wang wang amanah pencen ini tidak ada. Soal kerajaan ada duit, tak ada duit, wang itu ada dalam tabungan. Kalau tak bayar, ertinya wang itu sudah disamun. Macam betul sudah mahkamah. Macamlah dalam lembaga tabung angkatan tentera, LTAT. Jadi mereka yang berada di sektor swasta simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Anggota tentera duduk di bawah lembaga tabung angkatan tentera. Dan bagi kaki tangan kerajaan termasuk polis dan sebagainya di bawah KUAP, kumpulan wang amanah pencen. Ini tidak boleh diusik. Kalau usik, bermakna sesuatu telah berlaku pada kerajaan itu. Jadi ini boleh mengundang masalah besar. Sebab KUAP tidak menerima wang dari setiap belanjawan. Dia tak boleh kata, untuk tahun ini belanjawan negara, maka ada peruntukan untuk KUAP. Tak ada. Sebab gaji anda, ia berdasarkan daripada gaji yang anda perolehi setiap bulan, 17.5% dimasukkan dalam kumpulan wang amanah pencen. Jadi pesara tidak dibayar gaji. Sebab itu kadang-kadang orang cakap, mereka yang dah pencen ni makan gaji buta. Itu bukan soal gaji buta, mereka tak bayar gaji. Itu hak mereka. KUAP. Dia tak boleh usik. Jangan diusik. AKD Tony, KUAP ya ke? Tak usik itu. Saya tak tahu. Kalau diusik, artinya kaki tangan kerajaan yang pencen tak dapat. Ya, itu gambarannya. Jadi saya memberi pencerahan. Sepengetahuan saya, perbezaan antara KUAP, antara kumpulan wang simpanan pekerja dan lembaga tabung angkatan tentera. 3 perkara ini tak boleh diusik. Memanglah sekarang ni kumpulan wang simpanan pekerja, saya yakin fund managernya sudah, bagi saya merasakan bahawa sudah ada pengurusan. Mereka wang-wang kumpulan wang simpanan pekerja ni telah dilaburkan dalam tempat yang tidak boleh untuk ditunaikan secara segera. Itu yang menjadi masalah. Keyakinan saya lah. Bahawa sepatutnya, sebab kumpulan wang simpanan pekerja ada hampir 1 triliun. Jadi wang tu bukan sedikit. Sepatutnya dia punya perkiraannya. Mereka yang berusia 55 tahun ke atas akan mengeluarkan dia punya kumpulan wang simpanan pekerja sekian banyak. Jadi wang ini berada dalam akaun A katanya. Bukan akaun kita, akaun KWSP. Kemudian yang ini boleh dilaburkan. Mana yang ada baru kerja, yang kerja 2 tahun, 3 tahun. Banyak, bukan sedikit. Bilion. Ratusan bilion. Jadi sepatutnya wang itu hendaklah dilaburkan dalam pelaburan yang boleh mudah tunai. Ini pelaburannya tidak ada mudah tunai. Sebab itu saya kata berkali-kali, saya minta supaya Suruhanjaya pencegah rasuah kena masuk. Kena siasat. Pengurus-pengurus yang menguruskan
dana pelaburan, fund manager dalam kumpulan simpanan pekerja ni, mereka perlu disiasat kerana mereka lah akhirnya penyimpan-penyimpan atau pencarum kumpulan wang simpanan pekerja gagal untuk mendapatkan, tak kisahlah air lestari ke, air sinar ke, that doesn't matter. Kerana mereka telah mengizinkan wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja ini dilaburkan dalam pelaburan yang tak boleh ditunaikan pada kadar segera. This is very bad. Jadi begitu juga dalam KUAP, kumpulan wang amanah pencen. Saya yakin kumpulan wang amanah pencen ini mungkin mereka tidak berani kerana ini melibatkan kaki tangan kerajaan. Saya yakinlah, keyakinan saya itu terpulanglah. Nizam Perkasa KLSP digunakan untuk bailout time.com. Bagaimana? Ada tahu tak pula? Saya tak tahu benda begitu, tapi begitulah keadaannya. Untuk mereka nak bailout time.com sikit. Saya kalau setakat 10, 20 juta, 100 juta sedikit. Kerana wang dalam kumpulan wang simpanan pekerja ni ada berbilion, hampir 1 triliun. Saya bukan sikit, 1 triliun. 947 bilion jumlahnya. Wangnya tu kalau disusun tu bertimbun-timbun, bersusun-susun. Jadi fund manager. Jadi mereka inilah menyalahgunakan kedudukan mereka untuk melakukan pelaburan. Mungkin ada kepentingan. Saya tak tuduh, saya kata mungkin ada kepentingan. Ini perlu dikaji, perlu disiasat. Apakah kehidupan mereka selepas mereka meninggalkan kumpulan wang simpanan pekerja, kehidupan mereka mewah. Kalau mewah, ada sesuatu. Kalau terdesak boleh jadi, saya tak tahulah. Ini saya tak mau menuduh, tapi keyakinan saya sebab wang itu ada. Perancangannya bagaimana? Kita bukan bijak sangat, kita bukanlah pakar ekonomi. Sebab itu saya melihat tentang kenyataan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmedi. Dia kata industri pengurusan acara nazak perlu diwujudkan sekarang ni. Saya bersimpati mendengar perkabaran ini. Apatah ada yang sudah terjerat dengan alung akibat masalah kewangan. Mereka tak ada pilihan untuk survival. Kes ini serupa seperti insiden ibu bapa terpaksa meminjam ceti untuk membeli gadget bagi tujuan PDPR. Ini bukan semata-mata soal mengkritik katanya, tapi membantu menyuarakan permasalahan rakyat. Ada rakyat kita sekarang ni sudah terjerat dengan alung. Ada di kalangan rakyat kita terjerat dengan ceti. Mungkin dia punya rumah akan tergadai, mungkin dia punya tanah-tanah harta tergadai. Sebab apa? Sebab bila mereka memohon untuk mendapatkan pengeluaran wang simpanan pekerja, masih lagi bertolok-tolok. Masih boleh tak boleh sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya anak nak sekolah. Kesan daripada pembelian gadget yang ibu bapa menjadi tanggungjawab nak bagi sebaik mungkin keperluan pendidikan anak-anak. Jadi itu keadaannya saudara. Dan katanya kemarin Persatuan Pengusaha Majlis Perkahwinan PPMP menyerahkan memorandum kepada Perdana Menteri Datan Putra Putrajaya jika tidak boleh dibenarkan acara keseluruhan, kawan-kawannya benarlah mengikut SOP. Rupanya PKP ini kesannya terlalu banyak, bukan sedikit, terlalu banyak kesannya. Bukan hanya kepada kaum pekerja yang hilang pekerjaan, mereka yang nak buat meniaga kecil-kecilan pun tak dapat. Itulah keadaannya. Saudara, kita mula masuk bahagian politics. Hari ini, kalau saudara ingat, merupakan hari ulang tahun Kongres pertama Kebangkitan Bangsa Melayu pada 1 Mac 1946. Artinya sudah 75 tahun berlalu. Kesan daripada Kongres itu, mampu kita menggapai kemerdekaan. Negara boleh dimerdekakan, belenggu penjajah berjaya kita bebaskan. Ini adalah perjuangan yang diaturkan, yang dicaturkan oleh pimpinan besar negara kita, iaitu almarhum Tun Razak. Sebab itu dalam Kongres yang kedua, ini Penyatuan Melayu ini, sebab kesan itu wujudlah Parti Melayu UMNO. Yang kedua itu laungannya tidak lain tak bukanlah merdeka, tanpa takut, tanpa rasa segan, tanpa rasa malu. Waktu di saat kita masih dijajah, kita masih lagi diperintah oleh penjajah-penjajah daripada barat, tapi bangsa Melayu waktu itu, wira bangsa Melayu ketika itu sudah berani menjeritkan kata-kata merdeka. Waktu itu genap 75 tahun. Hari ini kalau kita tengok apa-apa saya kiriman daripada Saudara Azmi dari Kelantan tadi, saya ketawa.
Hari ini kalau tengok secara live ucapan Perdana Menteri sewaktu sempena 100 hari setahun beliau menjadi Perdana Menteri, kita nampaklah di hadapannya adalah ahli parlimen, ada ketua, ada menteri-menteri, ketua-ketua setiausaha, menteri-menteri besar, semua ada berkumpul depan. Ini membuktikan bahawa kalau itu boleh dilakukan, kenapa tak boleh nak buat sidang parlimen? Secara tidak langsung hari ini Perdana Menteri sudah kantoi. Kamu nak bagi alasan apa? Untuk merayakan sempena setahun kamu jadi Perdana Menteri, kamu boleh kumpul semua. KSU-nya, menterinya, timbalan menterinya, wakil rakyatnya, ahli-ahli menteri-menteri besar, semua ada. Dan menteri pula tu sampai terpaksa minta. Tak tepuk tak apalah. Barulah semua tepuk. Yang ada tu, kata Azmi dia kata, geleng kiri, geleng kanan. Geleng kiri, geleng kanan. Angguk, angguk. Macam dalam lagu, angguk, angguk, geleng, geleng. Jadi persoalannya, adakah ahli parlimen UMNO dalam Perikatan Nasional semua akan menarik diri semasa sidang parlimen? Adakah mereka sanggup jadi pembangkang? Kerana akar umbi hari ini sedang memerhati mereka. 75 tahun dulu, warga bangsa Melayu berani mewujudkan kemerdekaan. Kenapa kita hari ini takut? Kenapa ahli parlimen yang ada hari ini takut kehilangan jawatan? Saya jangan lupa ya, bahawa waktu Kumpulan Usaha Melayu mengadakan undian untuk melihat keyakinan rakyat akar umbi kepada pimpinan parti-parti politik, ternyata rakyat semakin jijik dan meluat terhadap pimpinan Pakatan Harapan yang memerintah selama 22 bulan, manakala Perikatan Nasional PN yang baru memasuki usia setahun menjadi kerajaan yang gagal menarik sokongan pengundi. Ini bukan saya buat. Dapatan ini bukan dibuat oleh UMNO. Ini Usaha Melayu. Usaha Melayu bukan lagi milik UMNO. Barisan Nasional yang kini menjadi sekutu Perikatan Nasional, sekutu ya, meraih undi terbanyak. Unggul di tempat teratas dengan 11,126 undi ataupun 33%. Manakala Muafakat Nasional, kalau ada Muafakat Nasional antara UMNO dengan PAS, yang menggabungkan UMNO dengan PAS, berada di tempat kedua dengan memperolehi 28% ataupun 9,237 undi. Pakatan Harapan yang kini dipimpin Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, cuma mampu meraih 6,207 undi atau 19% daripada 33,424 undi. Perikatan Nasional dengan PAS dan Barisan Nasional, kalau Perikatan Nasional lah bersama dengan PAS ya, dan Barisan Nasional menuju ke tempat keempat dengan perolehan 4,759 undi ataupun 14%, manakala Perikatan Nasional dengan PAS saja di tangga kelima dengan 2,056 undi ataupun 6%. Jadi itulah keadaannya, gambarannya. Kalau parti Perikatan Nasional bertanding sendiri saja, jawabnya koyuk. Tapi kita lihatlah sekarang, kalau setakat okey rakyat ni, kalau setakat mereka berbincang, berborak, sembangnya boleh goncang dunia. Betul. Bila kita dengar cara slogannya, macam nak bergegarlah dunia ni. Tapi no DAP, no PKR. Saya jangan lupa, ada menteri dalam kerajaan hari ini, no DAP, no DAPR, no PKR. Tapi bila ahli parlimen masuk PN, senyap sepi, tak bersuara. Macam mana? Sebab itu jangan kita melontarkan persoalan yang bukan-bukan. Akhirnya tergigit lidah sendiri. Kerana yang masuk dalam peristiwa melompat 2 hari lepas, dia pada PKR. Kau tahu macam mana? UMNO Perikatan Umbi sudah jelas tidak ada kerjasama. Dan UMNO sedang menunggu 28, 29, 30 ni. Perhimpunan Agung UMNO. Kita akan lihat. Presiden UMNO dia suka tak suka mesti
Kalau dia tidak mengikut atau menurut kehendak 148 perwakilan bahagian-bahagian yang melontarkan keputusan mereka, cari penyakit lah jawabnya. Saudara, jangan lupa sebab kita melihat semalam apa yang berlaku kemarin pada peristiwa lompat melompat. Saya malam ni nak mengulas pelan-pelan. Adalah lain, tak ada sebab kenapa diadakan sekarang. Iaitu Pak Ali daripada Julau, ahli Parlimen Tebrau, kedua-duanya berPKR mengumumkan untuk keluar parti dan menyertai Perikatan Nasional. Langkah mereka adalah lain tak bukan untuk menyelamatkan jawatan Perdana Menteri. Kerana Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong telah pun menitahkan bahawa Parlimen boleh dibuka. Sebelum ini kenapa tidak ada perkara melompat? Secara logikanya, kenapa tidak berlaku lompat-melompat? Kenapa tidak ada ahli PKR yang melompat? Kenapa tidak ada ahli warisan yang melompat? Kenapa tidak ada ahli amanah yang melompat menyertai Perikatan Nasional? Kenapa di saat selepas saja Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong mengumumkan melalui kenyataan daripada istana, Datuk Fadzil, dia kata bahawa Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong kata boleh adakan sidang Parlimen dan tarikhnya akan di atas nasihat Perdana Menteri. Selepas kena ikat dengan titah tuanku, maka berlakulah acara lompat-melompat. Tentulah ada nilainya, tentulah ada harganya. Jadi sebelum pilihan Parlimen dibuka, Tan Sri Muhyiddin perlu sekurangnya mendapatkan majoriti mudah, iaitu 112 orang. Dia mesti dapatkan. Nak harap daripada UMNO dah jelas. Sebab itu diambil daripada Parti Keadilan. Kedua-dua orang yang melompat ini adalah tim kartel Azmin Ali. Berapa bayar kita tak tahu. Jadi okey, mungkin, tapi jangan lupa, anda jangan lupa pengerusi Majlis Penasihat UMNO Malaysia yang berhormat mulia Tengku Razli Hamzah telah pun menyatakan, dia kata ini untuk kali kedua peringatan dan tuntutan beliau sebagai pengerusi Majlis Penasihat UMNO Malaysia yang berhormat mulia Tengku Razli Hamzah menggesa agar Majlis Tertinggi mengadakan mesyuarat tergempar supaya kesemua ahli-ahli Dewan Rakyat memutuskan kerjasama dengan Parti Bersatu mengikut semangat dan kehendak perwakilan 147 bahagian UMNO. Mereka juga diminta wajib mengundi menolak pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri dan Ketua Kerajaan Perikatan Nasional. Dan komponen-komponen Barisan Nasional juga perlu mengikut kerana mereka bersama dalam Barisan Nasional. Ini dilakukan kerana tentulah Yang Mulia Tengku Razli sudah melihat ada acara lain lagi. Akan ada lagi tindakan yang menjijikkan. Acara yang penuh jijik akan dilakukan untuk membeli wakil-wakil rakyat dari kumpulan, bukan daripada kita, bukan daripada UMNO, daripada PKR, daripada Keadilan, daripada DAP dan juga daripada ini amanah. Jadi sebab itu Yang Mulia Tengku Razli menuntut. Dan Dr. Najmi Faiz Muhammad Aris, Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan Timbalan Ketua UMNO Bahagian Kuala Terengganu, yang menyifatkan tindakan lompat parti itu untuk menyokong kerajaan sedia ada adalah pelanggaran nilai demokrasi dan menjejaskan moral dan politik. Macam saya katakan semalam, tindakan ini memalukan dan ini adalah menjejaskan dan merupakan pelanggaran nilai demokrasi. Apa yang merisaukan katanya ialah masa depan negara kita jika Akta Anti Lompat Parti tidak diwujudkan kerana ianya menjejaskan kestabilan politik negara, maka bertambah buruk lagi lah imej negara kita. Jadi tak ada gunanya, katanya Datuk Najib Dr. Jamil kata, tak ada gunanya kita melaungkan demokrasi jika budaya lompat parti terus berlaku di Malaysia. Rakyat akan rugi kerana tidak mempunyai pemimpin yang berkualiti dan berprinsip. Tak ada gunanya. Kalau gitu tak payahlah kita mengaturkan PRU ke, Pilihan Raya Umum ke, jika ahli parlimen terus melompat parti untuk mengukuhkan kedudukan yang lebih bertanding sebagai calon bebas. Ini keadaannya.
Saya mendengar sebenar-benarnya saudara, saya mendapat perkabaran bahawa usaha membeli lagi wakil-wakil rakyat daripada keadilan, daripada DAP, daripada Pak Amanah sedang berlaku. Saat ini lagi mereka masih lagi berunding. Sebab itu saranan yang Muhammad Tengku Razali, dia tentulah dapat beritanya. Dia kata mesti buat mesyuarat tergempar. Put a full stop sebagaimana yang saya nyatakan semalam. Yang boleh menghentikan aktiviti lompat-melompat ni, belacak-belacak politik ni adalah UMNO. Saudara Alias Razali malu pada negara luar. Saudara Alias dia kata malu pada negara luar. Ada PM tak cukup kerusi dan betul-betul beli MP. Nah ini gambarannya. Sebab itu mungkin Gamak pergi Indonesia pun, orang Indonesia layan dia patut 2 hari, hanya pergi 24 jam balik. Nah, gambaran yang kita lihat sekarang ni, politik di negara kita ni begitu tenat. Robek demokrasi ini. Memanglah kalau kita melihat susunan dari awal lagi, apabila Pakatan Harapan memerintah, menang pilihan raya dulu, itu dah jadi orang kata sumbang, kerana mereka tidak menghormati prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi iaitu majoriti memerintah yang minoriti. Songsang. Waktu kerajaan Pakatan Harapan adalah mereka melakukan kesongsangan dalam politik demokrasi. Kerana waktu itu parti yang menang, parti PBM, pimpinan Dr. Mahathir bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia cuma ada 13 kursi. Sedangkan majoritinya ada pada Parti Keadilan, ada pada DAP. Minority rule the majority. Itu yang tak tahan lama. Akhirnya berantakan. Dan datang pula Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Tan Sri Muhyiddin lagi teruk lagi. Kerana beliau paling kecil, iaitu dengan 6 kursi. Itu memang milik PBBM. Selebihnya terdiri daripada mereka-mereka yang melompat-lompat. Para petualang politik. Ia melompat menyertai parti dan membentuk kumpulan daripada kecil nak cuba overrule parti yang besar. Yang besar itu dulu daripada UMNO. Songsang. Kesongsangan ini berterusan. Jadi mereka mula merasa takut, mula merasa sanksi dan melakukan tindakan yang di luar keabsahan. Dalam sebagai pemimpin, mereka perlu ada keabsahan, dia takut. Sebab itu dia tak berani untuk membawa undi kepercayaan di parlimen. Hari ini, walaupun 2 orang ahli parlimen daripada PKR dah melompat, katanya ada 4 orang lagi. Ini tim Azmin. 4 orang lagi sedang berkira-kira. Berkira-kira. Siapa mereka? Siapa mereka ni? Nanti saya tengok ya. Ada tadi saya dapat tadi tu. Okey. 4 orang. Sebenarnya 5. 5 orang sedang dihubungi dan ada berlaku tawar-menawar untuk menyertai Perikatan Nasional. 1, Datuk Dr. Xavier Jayakumar, ahli parlimen P112 Kuala Langat. 2, Siwarasa Rasyah, ahli parlimen Sungai Buloh. 3, Stephen Chung Xiao Yun, ahli parlimen Teberau, dah masuk dah. Kemudian Chan Min Kai, ahli parlimen Alustar, serta Maria Chin Abdullah, ahli parlimen Petaling Jaya. 4 ini sedang dirunding oleh Azmin dan Zuraida. Kabarnya lah, yang saya dengar, dapatan saya, kabarnya mereka sedang berunding besar kemungkinan mereka menyertai. Sebab itu sekarang ni ahli-ahli parlimen UMNO, ahli-ahli kabinet UMNO yang mewakili UMNO sudah sampai masanya make a full stop. Cara terbaik withdraw, sebagaimana disarankan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali. Ini kali kedua. Dulu Tengku Razali dah beritahu dah awal-awal dulu. Saya ingat dalam 4 bulan 5 bulan dulu dia kata sudahlah, suruhlah dari parlimen UMNO ni tarik sokongan. Ada ada ada. Tapi hari ini beliau menyatakan keluarlah. Enough is enough. Kerana masih lagi berjalan, memalukan. Akhirnya kerajaan tak ada fikir lain. Pemimpin-pemimpin kerajaan tak ada memikirkan soal rakyat. Rakyat dalam keadaan terdesak. Ekonomi terus merudum.
Dalam keadaan begini kita harus mencari upaya. Kalau tidak nanti, sebab itu sepatutnya Parlimen bersidang 8 bulan dan ditangguhkan. Memanglah sebagaimana kenyataan daripada Timbalan Speaker Dato' Rashid Asnon, memanglah dia kena bagi notis 28 hari. Sehingga saat ini tidak ada keluar lagi pun. Tidak ada lagi notis memanggil akan mengadakan Parlimen bersidang. Artinya belum ada lagi tanda-tanda Parlimen akan bersidang dalam waktu terdekat. Ini dah bulan 3. Januari, Februari, Mac. April, Mei, kita dah sibuk dengan menghadapi musim puasa. Kemudian Hari Raya. Apakah persidangan Parlimen ini tidak berlaku terus dengan memanggil pilihan raya umum? Kalau ini berlaku, sebab itu yang saya katakan bahawa kita perlu mendapat kelulusan Parlimen untuk rancangan Malaysia ke-12. Kenapa begitu jadinya? Dia kelang kabut negara kita ni. Adik Harry, kata Tun Aman memikirkan habuan untuk UMNO, memikirkan habuan Tun Aman memikirkan habuan untuk kata-kata rakyat dan seksa. Itu benar. Bila pimpinan memikirkan habuan untuk diberi kepada, bagi saya belacak, okeylah, saya terimalah kata-kata di musim panas. Sekarang ni musim panas lah. Jadi Ramli, macam mana aku tak lompat? Tawaran terbaik untuk aku. Dan bagi saya, mereka yang melompat ini adalah satu orang yang tidak mempunyai credibility yang harga diri. Mereka tidak mempunyai harga diri di mata rakyat. Mereka lupa bahawa mereka bertanding itu, macam semalam saya katakan, mereka bertanding itu adalah atas keyakinan rakyat. Kerana rakyat nak bernaung di bawah mereka untuk memperjuangkan untung nasib mereka. Tapi akhirnya untung nasib rakyat tidak diperjuangkan. Untung nasib rakyat dikesampingkan. Persoalan ekonomi negara diketepikan. Yang paling penting, what do I get? Kerana sekarang ni kerajaan minoriti. Ini tawaran terbaik. Inilah masanya untuk aku mengaut loba. Dia melihat bahawa pilihan raya akan datang, dia tetap akan kekal menjadi calon. Saya berusaha untuk mendapatkan presiden. Tadi saya pergi ke Ibu Pejabat UMNO. Presiden masih lagi kuarantin. Sebab waktu mesyuarat ini Majlis Tinggi yang dibuatkan di di Janda Baik, Pusat Ilmu itu hari, salah seorang ahli Majlis Tinggi dijangkiti COVID. Jadi kesan daripada itu, Presiden UMNO mesti 7 hari. Jadi beliau masih kuarantin di rumah lagi. Saya tak dapat berkesempatan. Saya akan berusaha. Cuma yang saya dapat sempat jumpa Datuk Ahmad Maslan. Itu 3 hari lepas. Tapi Presiden, dia tunggu dulu. Sebab ini perjalanan masih jauh lagi. Saudara Zulkarni agak-agaknya Saudara Zul, agaknya MP ni gunakan pentas politik tempat kupu harta ke? Ahli-ahli Parlimen yang ada hari ini kebanyakannya melihat jawatan sebagai ahli Parlimen adalah untuk mereka mengumpul kekayaan diri. Soal rakyat tak ada. Tak ada. Kalau mereka melihat kepentingan rakyat, tentulah mereka sudah menyuarakannya. Pertama sekali mereka dalam kabinet tidak bersuara. Masalah rakyat tidak disantuni. Kalau mereka menyuarakan, tentulah tuntas atau selesai masalah kumpulan wawasan bekerja, kumpulan moratorium. Ini tidak. Mereka jaga diri nanti kalau Perdana Menteri marah. Itu saya katakan, kamu takut pasal apa Perdana Menteri nak marah? Dia nak marah, dia punya pasal lah. Kamu adalah ahli Parlimen mewakili UMNO yang dilantik sebagai anggota jemaah kabinet. Kalau kena marah, pun kamu berhentilah. Berani Perdana Menteri buat, dia takkan berani. Jadi kerana takut untuk bersuara. Bila kamu tidak bersuara, tidak disantuni lah. Sebab itu kita tengok saban hari, saudara lihat Azmin Ali, di saat kita COVID ni, arahan tak boleh berkumpul, tak memesti penjarakan sosial, tak boleh politicking, tidak boleh. Sebarang aktiviti politik dilakukan. So lihat, satu hari Azmin Ali jumpa dengan ketua-ketua
bahagian PBM, berjumpa dengan pimpinan PBM Negeri Selangor. Saban hari. UMNO tak boleh buat, parti-parti lain tak boleh, PBM boleh. Jadi pandangan fikiran dia lain tak ada. Itu saja. Soal harga barang naik tak disantuni. Soal rakyat tak makan, engkau punya hal. Tok, kenapa PAS senyap je isu kata lompat ni? Saya sebenarnya kalau saya nanti saya seram pimpinan PAS. Saya tidak mahu untuk nanti warga PAS marah, tapi saya biarkan biar warga PAS sendiri memikirkan. Kita warga UMNO, kita jaga concern ahli-ahli parti UMNO. Sebab saya orang UMNO. Saya menyentuh tentang ahli-ahli parlimen UMNO. Soal yang saya bising sahabat malam kerana ahli-ahli parlimen UMNO ni memikirkan tembolok mereka. Soal ahli PAS itu biarlah ahli-ahli PAS yang mempersoalkan. Kerana adalah tidak manis untuk saya menegur ataupun membicarakan persoalan kedudukan PAS. Sebab mereka ada pimpinannya. Dan kita dalam satu semangat muafakat nasional ni, saya kalau boleh tidak mahu mengecilkan hati. Walaupun saya kadang-kadang terguris dengan sikap pimpinan PAS. Ada 3-4 orang. Yang kita hairankan sekarang ni ada 3 orang menteri daripada PAS. Bukan presidennya, 3 orang. 3 orang menteri daripada PAS. Dan masalah berhubung dengan isu undang-undang syariah pun tak selesai. Undang-undang tak selesai. Dan saat apabila Kementerian Kewangan mengumumkan bahawa pusat-pusat perjudian diizinkan untuk dibuka semula, PAS senyap. Jadi saya kata biarlah. Sebab kemarin dulu kamu di luar kerajaan bagai narak kamu menentang. Nampak dalam kerajaan kamu tak cakap, biarlah warga PAS tegur. Kita kalau UMNO, pimpinan UMNO, memang kita balon dia betul-betul. Hamba sejati saya tidak mahu PBM ni memanglah parti yang sebegitu, Saudara Alang Abdul Rahman. Dan hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang boleh diharapkan untuk melakukan perubahan terbaik demi rakyat dan negara. Saudara, dia begini, dalam sistem demokrasi, kalau parti dia menang. Dan kalau sokongan ahli parlimen. Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tak tahu. Dan sehingga saat ini Datuk Seri Anwar Ibrahim belum lagi mengeluarkan sebarang kenyataan. Setelah ahli dia melompat. Masalahnya ada pula di kalangan ahli dia tu, di kalangan ahli PAN pula melompat dalam PKR. Dia berangkat Dewan Negeri. Jadi kalau nak bising ahli-ahli dia kena curi melompat sana pun tak boleh juga. Jadi ini keadaannya. Pimpin PAN ni gila jawatan. Saya tak mau menyantuni dalam soal begitu lagi lah. Sebab itu, apa kata veteran UMNO? Itu Tan Sri Sarih Samad. Tan Sri Sarih Samad dia kata veteran UMNO, Tan Sri Sarih Samad membidas Perikatan Nasional yang menggesa ahli-ahli politik berhenti berpolitik ketika pandemik. Selepas 2 orang ahli parlimen PKR meninggalkan parti itu untuk menyokong Perikatan Kerajaan. Dah 2 orang masuk, dia kata, berhenti. Ketua UMNO bahagian Johor Bahru menerusi catatan di Facebook mempersoalkan parti mana yang sibuk berpolitik ketika negara berusaha mengekang penularan COVID-19. Yang dituduh asyik berpolitik ialah UMNO. UMNO ni selalu jadi punching bag. UMNO dituduh berpolitik lah, politik apa semua. Tapi yang nyatanya mereka yang dituduh asyik politik lah UMNO. Lebih-lebih lagi semasa wabak COVID-19 dan perlunya fokus kepada memerangi wabak tersebut. Katanya sambil menambah, PN dilihat meningkatkan jumlah sokongannya dan membuat persiapan untuk mengadakan pilihan raya umum mengejut. Bukan kita tak tahu, dia cetak itulah, dia cetak dia punya bendera, dia cetak t-shirt. UMNO tak buat apa pun. Kata Tan Sri Sarih, dengarnya berita sampai 5 ahli parlimen yang melompat, yang nak dibawa berkursi mereka sekali untuk kuatkan bilangan PBM dan PN. Ini bukan politik yang paling kencang. Terdahulu katanya ahli parlimen Julau, Dari Seng dan ahli parlimen Tebrau meninggalkan
PKR untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin. Dia membidas tindakan wakil rakyat mengenepikan mandat pengundi. Berpolitik paling kencang ialah apabila ahli-ahli parlimen ketepikan mandat parti dan pengundi untuk melompat ke parti baru. Jadi dia bertanyalah, bila Dewan Rakyat akan mula bersidang? Kerana sekarang ni kononnya dah cukup kuat. Dan Tuan Agong pun dah bertitah. Timbalan Speaker pun dah memberi kaedah musabah supaya parlimen tidak terus dimandulkan. Jadi sekarang ni kamu dah ada keahlian. Okey. Kononnya lah. Siapa takut? Adakah sidang parlimen? Kenapa masih lagi? Tak mahu. Sebab itu dia sedang berusaha untuk mendapatkan khabar saya dapat tahu dia nak cari 10. Sebab itu kalau dia nak dapat 10, cara terbaik untuk UMNO daripada terus dia bully lagi, tarik sokongan. Saudara Acai Bentayan, ingat Dacing, ingat BN. Ya. Rahman Ramli, UMNO dibuli. Kata-kata yang dikayakan. UMNO diserang. Presiden UMNO, sebab itu sekarang ni mereka menyerang Presiden UMNO dengan macam-macam tuduhan. Tujuan tak lain supaya ahli-ahli UMNO ni sibuk memikirkan tentang presidennya, kerusi presidennya, dan mereka sibuk untuk melakukan tindakan-tindakan bagi mengkayakan orang-orang mereka. Jadi orang UMNO ni kadang-kadang ni terperangkap. Kalau saya kata bangang, orang marah pula pada saya. Kita terperangkap dengan pencatutan politik mereka. Mereka mengalihkan pandangan kita, no, Zahid begini, begitu, Mak Hassan begitu, Mak Salah yang terbaik itu. Lepas tu ada pula ahli-ahli ini pemimpin kita ni yang celupar mulut. Jadi kita sibuk berbicarakan soal kedudukan UMNO dan kepimpinan UMNO, sedangkan kumpulan PBM ini memperkukuhkan kedudukan dan membeli ahli-ahli politik yang lain. Nasib baik, saya setuju tadi saudara ni, saudara Sri Jambul, nasib baik kita punya akar umbi UMNO yang baik. Nasib baik UMNO memiliki ahli-ahli peringkat akar umbi yang terus setia, yang tak boleh dijual beli. Kita sibuk memikirkan soal parti ni, orang tu lawan siapa, orang lawan siapa. Tahu-tahu pam dia beli lagi PKR. Sebab dia tahu kedudukan dia bagai telur di ujung tanduk. Jadi bila Agong dah bagi keputusan boleh diadakan persidangan parlimen, dia goyah. Dia akan kehilangan majoriti, keabsahan dia sebagai Perdana Menteri, maka dia cari upayanya ambil orang daripada PKR yang kumpulan Azmin. Jadi bila dah ambil begitu, rasa kukuh. Persoalan kita sekarang ni, kalau dah kukuh, buatlah. Saya tidak nampak dia akan buat. Selepas yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah menyatakan ahli-ahli UMNO kena tarik sokongan. Kalau seluruh ahli-ahli UMNO tarik sokongan, dan ahli-ahli yang menteri itu tak payahlah, tinggalkan kabinet. Tak apalah, isilah dengan orang PKR dan sebagainya. Ini keadaan yang sedang dilakukan oleh mereka. UMNO jadi punching bag. Yang buruk semua kena UMNO. Yang baik mereka. Jadi Saudara Muhammad Azhar, akar umbi UMNO mantap betul. Saya bersetuju dengan saudara. Sebab itu bukan mantap saja, lebih berani. Akar umbi UMNO lebih jantan. 148 ketua-ketua bahagian, 148 perwakilan UMNO peringkat bahagian menyatakan secara jelas tarik diri, tolak kerjasama dengan PBM. Ini kenyataan yang mengingatkan saya tadi bahawa inilah juga hari ini hari tarikh ulang tahun yang ke-75 wujudnya Permufakatan Melayu, asasnya mewujudkan UMNO pada tahun 1946. Dan saya melihat semangat itu ada dalam UMNO. Semangat itu ada dalam jati diri ahli-ahli UMNO. Dan saya amat seronok kerana ini juga wujud dalam diri anak-anak muda Melayu. Saudara jangan marah. Sebab mereka sekarang ni sudah berusaha untuk mengembeling UMNO ini. Tak apalah, tak ada jawatan pun. Tak apalah, kami sudah bersama untuk membela satu kekuatan kepada satu parti politik yang dinaungi oleh Melayu, itu UMNO. Jangan risau. Jadi saya harap saudara di peringkat akar umbi, di bahagian-bahagian, jangan pandang serong pada anak-anak muda. Anak-anak muda sudah bersama kita. Banyak orang kata, no, anak muda ni bersama dengan PKR, bersama keadilan. Tidak. Anak muda is with UMNO now. Sebab mereka yakin, mereka melihat kezaliman dilakukan. Saya dengar sendiri apa yang Sri Agung cakap. Zalimnya kerajaan yang kita sokong melakukan tindakan pada kita. Anak-anak muda kita ni juga
bijak berfikir. Mereka sudah cukup matang. Dan sebab itu saya yakin, di peringkat akar umbi, di peringkat cawangan-cawangan, cuma, ini saya nak pesan, cuma pimpinan cawangan-cawangan perlu menyantuni setiap anak muda. Jangan dikecilkan hati mereka. Jangan disingkirkan mereka. Jangan diketepikan pandangan, fikiran mereka. Ini masa untuk kita menyantuni setiap buah fikiran. Anak-anak muda, puteri-puteri, wanita disatukan. Saya tidak mau dengar, sebab itu saya akan berusaha mendapat dengan Presiden. Yang saya dengar, Presiden sudah memberi kenyataan bahawa kali ini UMNO tidak boleh mengamalkan budaya wolot. Yang saya dengar, Presiden UMNO sudah pun mula bersuara, kali ini dia tegas, dia tak mau melihat anak-anak muda dikesampingkan. Anak-anak muda perlu disantuni, perlu diberi kasih sayang, perlu dididik, dibaja semangat mereka untuk menjadi satu, menjadi ahli UMNO yang benar-benar mantap semangatnya. Kita bersedia untuk menghadapi medan peperangan. Apa pun buat kali ini, anak-anak muda sudah pun bersama dengan UMNO. InsyaAllah, kita kali ini jelas. Ahli-ahli UMNO kali ini jelas sebab kita tidak punya wang. Bukan wang adalah segala-galanya. Maruah, martabat, agama, bangsa, negara kita pulihkan melalui UMNO. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Selamat malam.